أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Keterangan bagi ini hadis. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, mengkhabarlah olehmu akan daku anil iman, daripada iman. Tu apa dia iman? Maka tafsirnya, iman ialah membenarkan dan percaya semata-mata. Itu makna iman. Membenarkan dan percaya semata-mata. Apa? Sama ada membenar dan percaya pada Allah atau lainnya, lain daripada Allah. Itu panggil iman. Apabila kita sebut kata iman, makna dia membenar dan percaya. Tak kiralah percaya apa pun, tak kiralah membenar apa pun, asalkan membenar dan percaya. Tu iman pada lugah, pada bahasa Arab. Sebab tu dia kata ialah membenarkan dan mempercaya semata-mata. Apa makna semata-mata? Yakni sama ada membenar dan percaya pada Allah atau lainnya lain pada Allah. Inilah pengertian iman dalam bahasa Arab. Inilah apa? Inilah keadaan iman membenarkan dan percaya semata-mata. Inilah apa? Keadaan iman membenarkan dan percaya semata-mata tu, pengertian iman dalam bahasa Arab. Apabila itlaq iman pada bahasa Arab, maka kena kepada membenar dan percaya. Tak ada kira lah percaya siapa-siapa pun. Itu sebut kata iman pada bahasa Arab. Ada pun dia dikehendakkan di sini, iman di sini ni. Apa iman di sini? Iman yang dikehendaki di sini, yakni pada ini hadis. Tu iman yang dikehendaki di sini, yakni pada katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman. Tu di sini. Iman jadi kehendaki di sini, apa di sini? Yakni pada katanya sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman. Apa? Yaitu membenarkan dan mempercayai pada beberapa perkara yang maklum.
Tu. Membenarkan dan mempercayai pada beberapa perkara. Pada banyak perkara yang maklum. Apa? Yang sudah diketahuikan dia pada syarak. Yang maklum. Yang maklum, yang sudah diketahui atau yang telah diketahui akan dia pada dalam agama. Yang maklum, mana yang telah diketahui akan dia dalam agama. Dalam agama atau perkara ni sudah dimaklumkan. Seperti semayang, puasa, haji. Siapa tak tahu kata semayang tu wajib? Ada tak orang tak percaya, orang tak tahu kata puasa tu wajib? Maka puasa tu wajib, semayang tu wajib. Ada tak? Jarang orang tak ada. Kalau ada pun sakit. Yang duk tanya belok. Mu hidup ini. Mu hidup ini. Tu. Ada pun. Nah. Yang duk kono. Tu dia. Yang sudah diketahui, yang telah diketahui dalam agama atau pada agama. Apa? Seperti semayang. Maka diri kita membenarkan ni. Duk dapat belok ni, duk dapat betul. Apa mu tanya belok? Mana duk belok ni? Tu. Jangan duk situ semua siapa kemak duk situ. Senyum mata, mulut manis dia. Makan sakar apa mu ni. Tu dia. Tu nah, itu apa membenarkan dan mempercayai pada perkara yang maklum yang telah diketahuikan dia pada agama seperti semayang, puasa, maka kita benarlah hati kita dan kita percaya dalam hati kita kata perkara ni wajib. Semayang ni siapa tak tahu kata wajib maka orang tak tahu kata wajib ni, satu, orang bukan orang Islam. Yang kedua, orang baru masuk Islam. Tu. Yang ketiga, orang jauh daripada alim ulama. Orang ni tak tahu kata semayang tu wajib. Maka lain pada mereka tiga-tiga ni, semua tahu kata semayang ni wajib. Wajib semayang. Tu masalahnya. Hendaklah percaya pada Allah, yakni wajiblah percaya pada Allah. Beriman pada Allah, percaya pada Allah. Macam mana percaya pada Allah? Dengan bahawa pegang di dalam hati bahawa Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu sedia, Allah Ta'ala itu kekal, yang mana sudah dicarakan, sudah dibicarakan oleh ulama akan sifat 20 tu. Itulah bermakna kita percaya pada Allah. Kita tak nak belajar, tak apa sifat 20, tapi kita mengerti sifat 20. Mengerti Allah Ta'ala ada. Bagi faham Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala sedia, Allah Ta'ala kekal. Maka sifat 20 mengatakan sifat Allah, bukan sifat makhluk. Sebut wujud berarti Allah Ta'ala ada, qidam sedia Allah. Maka diri kita kena percaya Allah Ta'ala ada. Itulah bermakna kita membenarkan Allah. Itu kita benarkan Allah. Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala sedia, Allah Ta'ala kekal, Allah Ta'ala tak serupa dengan benda baharu. Allah Ta'ala ada dengan cara diri dia. Allah Ta'ala satu, tidak berbilai-bilai. Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala kehendak. Semua sifat yang 20 tu, itu makna percaya pada Allah. Tu percaya pada Allah. Ingat baik tu, nanti kamu tak tahu pula percaya pada Allah macam mana. Bukan percaya pada Allah, Allah Ta'ala atas langit tu bukan. Tu tak kena cari. Tak payah cari tu. Cari apa Allah. Benda yang kita pernah tengok dengan dua mata ni pun cari tak berjumpa. Patah apa atas lagi Allah. Cari atas langit. Tanya pun langit mana? Langit Palestin ke langit Thailand ke langit Malaysia? Macam-macam lah kalau kita cari. Itu tak payah kita cari.
Hanya kita beriman Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala sedia. Nah, di akhirat nanti malaikat tak tanya tu. Allah Ta'ala duduk mana tak tanya. Hanya kita mati saya tanya ke apa? Man Rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan yang merintahkan engkau? Maka betul-betul terus kita jawab duit. Duit merintahkan kita. Tuhan merintah kita. Tak duit. Pitih merintah aku. Bukan Tuhan. Sebut kata, siapa dia sembahyang jemaah bolehlah RM10, RM100 satu waktu. Penuh masjid. Penuh masjid. Tak payahlah kita panggil dalam mikrofon. Tak payah panggil dalam mikrofon. Siapa dia sembahyang satu waktu masjid akan bagi RM50. Kalau kat Thailand ni 100 baht. Oh, tu pun penuh dah. 100 baht satu waktu. Penuh. Nah, saya semayang banyak ni pun tak jang rugi masa. Pukul apa semayang? Pukul 9. Pukul 8 dah pergi dah. Tak boleh, tak boleh. Kalau semayang banyak. Pasal apa? Pitih duk tunggu depan tu. Semayang jemaah ni boleh 27 darajat. Pukul apa qamat? Pukul 12.30. Dang kita pergi pukul 1.30. Dang. Tu. Kalau semayang jemaah ni. Ni Noyak kata, kita yang mengaku kata Allah Ta'ala merintah kita. Tapi kita tilik sungguh-sungguhnya pitih memerintahkan kita. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh malaikat tanya ketika kita dalam kubur tu, Man Rabbuka. Dia tak tanya man Allah. Siapa dia Allah? Tu. Siapa dia Allah? Dia tak tanya Allah. Dia tanya man Rabbuka. Apa Rabbu? Tuhan yang merintahkan dikau. Siapa merintahkan dikau? Maka kalaulah hati kita tumpu kepada pitih, tumpu kepada dunia, maka kita jawab, dunia merintah aku. Pitih merintahkan aku. Duit memerintahkan aku. Penuh-penuh jawab dengan mulut ni. Hak ni lah kita paling takut sekali. Nah, kita semayang, kita puasa, kita belajar, semua perkara agama kita buat. Nah, tu. Anak curi duit 100 baht ataupun RM10. Nya pukul anak popak. Kata anak bila anak ni godan nak. Curi duit RM10, RM50. Tapi kalau anak tinggal semayang 5 waktu, manis tak kata apa. Itu bermaknanya pitis memerintahkan kita. Bukan Allah memerintahkan kita. Maka inilah kita kena jaga baik. Sebab tu dalam kubur tak tanya man Allah, siapa Allah dah. Dia tanya apa? Man Rabbuka. Man Rabbuka. Wa man Nabiyuka. Siapa nabimu? Maka sini jawab kata Muhammad nabiku. Ya ke? Kerana selawat malah baik kepada Muhammad. Kerana Muhammad suruh semayang tak semayang. Kerana Muhammad suruh tutup aurat mu tak tutup aurat. Mu ni bahau saja ni Muhammad nabiku. Tu macam-macam lah kita jawab. Masalah ni terjawab bolehlah Muhammad nabiku, moga kita belajar. Tapi dalam kubur esok dengan perbuatan amalan kita jawab nah, bukan kita belajar. Kalau kita sentiasa di atas dunia ni selalu mengikut nabi kita, maka boleh jawablah kata Muhammad nabi aku. Wa ma imamuka, dan apakah ikutan engkau? Maka jawapannya Al-Qur'anu imami. Quran tu imam aku, ikutan aku. Quran imam aku. Lepas tu macam mana keadaan hidupmu Yahudi penuh? Siapa tak kepala ada Yahudi? Tiba-tiba jawab Quran tu ikutan aku. Tapi kepala kita Yahudi Nasara ada. Tu macam mana kita jawab Quran ikutan aku? Dalam Fatihah kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku tak si jalan Yahudi dan jalan Nasara. Selepas pada tu ku buat semua.
Ni nak masuk tahun baru ni ialah ni nanti nak sambut Christmas, tahun baru. Buat kerja ni. Ondok-ondok pun nak kecat arah rambut buat cotek tu. Nanti nak pergi tahun baru. Deh, pergi tahun baru nya. Tu. Countdown. Something. Yes it count. Tak main tu. Deh. Nanti mula jawab ada kubur Isa tu. Wama imamuka, apa dia imam ikutan kamu? Pi mai ya. Tahun baru itu ikutan aku. Tu Christmas ikutan aku. Nah, bola ikutan aku. Muay ikutan aku. Tu. Ni dia. Itu yang kita paling takut sekali. Kerana jawapan dalam kubur esok bukan dengan kita belajari, bukan dengan kita ilmi. Apa? Dia dengan perbuatan kita, kejadian kita. Tu kita hidup atas dunia ni. Kita kata Nabi Muhammad nabiku. Wa man nabiyuka? Muhammad nabiku. Muhammad nabiku, gamuk sungguh. Semua hak Nabi berapa hak kita ikut. Berapa itu makan kita tak makan cara Rasulullah dah. Rasulullah dia makan tak makan jalan, tak makan diri, tak makan apa-apa. Dia nak makan dia duduk, dia ada separuh. Kita makan separuh pun tak ada dah. Tak habis separuh. Lapik tan hidangan tu, lapik dia. Nada, sekurang-kurang kita ambil daun kayu lapik letak atas makan. Sekurang-kurang. Tu. Itu bermakna kita boleh jawab Muhammadun Nabiyyi, Muhammad Nabiku. Ingat baiklah, percaya pada Allah, maka iktikad kamu bahawa kamu tu beriman Allah Ta'ala tu ada sedia. Maka belajarlah sifat 20 tu. Malaikatnya malaikat Allah. Yang ni percaya pada malaikatnya malaikat Allah. Percaya macam mana? Percaya beriman kata ada bagi Allah Ta'ala malaikat. Kalau kamu tak percaya serta kamu engkar, maka tidak syak pada kufurlah kamu. Kamu engkar kata malaikat tu tak ada. Tu. Malaikat Allah beriman, percayalah ni hati kamu ni. Lepas tu malaikat tentera Allah dijadikan malaikat daripada cahaya, daripada nur. Malaikat tidak ada laki-laki dan perempuan. Tu kita pegang etikad macam tu. Malaikat tidak ada minum, tidak ada makan. Malaikat tidak ada tidur. Malaikat tabiat dia, tabiat malaikat, perangai malaikat dijadikan dia ibadat. Malaikat tidak berkahwin. Malaikat tidak bining. Malaikat tidak ada jantan tino, tidak ada lelaki perempuan. Malaikat tidak ada kampung. Bukan kamu malaikat duk tanya belok, bukan, tak ada. Atau duk sepang, tak ada juga. Tu. Maka etikad kita bahasanya Allah Ta'ala ada bagi Allah Ta'ala malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak lelaki, tidak perempuan. Tu tidak lelaki, tidak perempuan, tidak tidur, tidak macam-macam lah. Tabiat malaikat beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada deraka. Malaikat tak pernah deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitabnya kitab Allah. Maka beriman bahawa ada bagi Allah Taala tu kitab. Kitab, semua kitab Allah 114 buah. 114 buah. 110 buah dikatakan mishaf. Mushaf, mashaf. Ataupun suhuf. 110 buah nama suhuf, 4 buah yang besar-besarnya Taurat, Zabur, Injil, Quran. Maka yang paling besar sekali semua kitab-kitab Allah dan 114 buah dihimpunkan di dalam Al-Quran sebuah ya. Dihimpunkan dalam Al-Quran sebuah ya. Dalam Al-Quran satu ya. Himpun semua dalam tu. Daripada masa Nabi Adam hingga sampai pada masa Nabi, hingga sampai lagi akan datang, dalam Quran tu telah disebutkan. Tu satu buah saja, tu kitab yang paling hebat. Maka kita tahu Taurat,
diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan pada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Quran diturunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul-rasulnya Rasul Allah. Ada bagi Allah Ta'ala Rasul. Jumlah Rasul semuanya 25 orang. Rasul saja. Adapun Rasul sekali dengan Nabi. Nabi serta Rasul itu 124,000 orang. 124,000 orang. Yang jadi Rasul 313 orang. Yang wajib kita tahu 25 orang. Ha tu. Kalau kamu tak tahu dosanya. Ha tu. Semua bilangan Nabi 124,000 orang. Bilangan Nabi dan Rasul. Jumlah Rasul dalam 124,000 orang ada 313 orang. 313 orang. Nah, semua jumlah dia perhimpunan Rasul semua. Yang wajib kita tahu 25 orang. Kalau kamu tak tahu 25 orang tu jilat cok kau. Malah nanok ibu berah kau. Sebab tu kalau masuk tadi kayah aja Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim aja. Ni tadika ya aja. Tak ada tadika pun tak apa masuk pondok belajar kalah tu. Tu nama-nama Rasul 25. Kalau tak ingat kita beratur tak apa. Kalau kata kadir Rasul dah. Kita jawab kata Rasul. Siap lalu dah. Ada ke Rasul nama kadir? Apa? Rafaq Rasul Rafaq. Kita Rafaq Rasul. Oi, mek mana Rafaq? Piang tak ada juga. Tu. Ismail tak ada juga. Ma'il tak ada. Kalau Ismail ada. Kalau Ismail ada, kalau Ma'il tak ada. Ingat oleh tu. Tu. Tu ingatlah nama-nama Rasul. Nama-nama Rasul 20. Kita tahu di ayat kata Ilyas adakah Rasul? Ya, kita jawab kata Rasul. Semua 25 kita boleh royak walaupun kita tak boleh mengatur satu persatu, tapi orang tanya kata Rasul ni kita boleh jawab kata Rasul. Itu lepas fardu ain. Kalau kamu tak boleh royak, kamu kena mengapa ingat. Tu. Bukan berhenti mengaji dah. Aku tak ingat nama Rasul berhenti mengaji. Silap i'rab tu. I'rab silap bagi. Dan hari kiamat, ialah tu beriman dengan hari kiamat tu. Beriman dengan hari kiamat, i'tiqad dalam hati kita bahawa hari kiamat tu ada. Apa hari kiamat? Hari mendirikan yang benar, yang salah. Tu. Hari kiamat, hari akhirat, hari agama, banyak nama dia. Nah, hari agama, hari akhirat. Kerana hari akhirat, hari akhir. Kerana tidak ada selepas pada hari itu hari. Kerana matahari dah tak ada, bulan dah tak ada selepas pada hari itu. Tapi sehari itu ada 1000 tahun. Sehari di akhirat sama dengan dunia 1000 tahun. Sehari itu tu. Maka dalam masa sehari itulah Allah Ta'ala menyelesaikan hukum semua. Yang syurga, yang neraka. Dalam masa sehari itu. Selesai masa Allah dalam masa sehari. Tu hak Allah Ta'ala. Ada pun manusia ni, buku curi ayam ni 3 tahun tak sudah lagi naik tasan. Curi ayam, cari saksi, cari. Hak belum makan duit tanai. Hak habis duit, hak orang mengadu. Curi ayam. Hak agama dak, Islam dak, ada saksi dah, pekat simpop lalu dah. Senang. Mengaku syurga. Tapi hak dunia nak Allah lah. Kalau kita nak buat hukum apa-apa, 2 tahun, 3 tahun tu pada dah adu. Buku tak tahu ke mana duit kita habis lana dah nak makan di tanah. Tanah itu nak bayar tanah ni loya. Loya atas nak bayar 20, 20. Loya atas nak bayar 30, 30. Buku belum selesai. Tu hukum dunia.
Tapi hukum akhirat dah Allah Ta'ala menyelesaikan dalam masa sehari saja. Ahli neraka, ahli syurga. Maka sebab itulah dikatakan hari akhirat. Maka selepas pada tu orang masuk syurga, tidak ada hari selama-lama masuk syurga. Orang masuk neraka, selama-lama masuk neraka. Tak ada hari. Lepas tu tak ada hari, lalu tu dipanggil hari akhirat. Itu. Dan dikatakan juga hari agama. Mana? Maliki yaumiddin. Karena hari itu diselesaikan masalah agama. Kamu semayang tak semayang. Tak? Kamu curi? Curi. Mau minum? Minum. Zina? Zina. Hari itu selesai masalah. Nak hukum hari agama hari itu. Sebab belum nak kiamat ni, Islam kena tinggi dulu. Islam mesti duduk nombor 1, barulah kiamat. Karena mafhum dah hadis Nabi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ditinggikan di atas Islam. Ketika Imam Mahdi timbul. Apabila Imam Mahdi timbul, yang benar-benar, yang batil-batil, yang tak ikut agama Allah, dibunuh, diperang. Maka ketika tu minyak-minyak dah habis. Semua dah habis peperangan macam dulu dengan pedang. Maka apabila Islam tinggi, ketika tu Dajjal turun pula. Lepas Imam Mahdi, Dajjal turun. Dajjal turun tu tinggal banyak mananya ketika tu. 12,000 lelaki dan 7,000 perempuan sahaja. Tu tengok masuk syurga. Tak banyak ni. Sikit je. Sekarang lah ni manusia ada 6,000 juta orang. Manusia di atas dunia sekarang 6,000 juta orang. Yang tidak ikut Dajjal 12,000 lelaki, 7,000 perempuan. Yang duduk di bawah tapak kaki Dajjal tu, yang janggut-janggut pakai baju boh serubang tu, 70 orang tu mesti dah. Yang berjanggut serubang baju boh duduk khidmat Dajjal 70 orang. Tu sampai kamu pakai baju boh, janggut pun jangan buat sedak tu. Pasal hak lain kamu buat tak ikut Dajjal. Ikut cara Dajjal pun. Ingat baik tu. Habis. Serta dipercayai pula bahawa kejahatan dan kebaikan itu dengan peraturan takdir Allah. Tu makna beriman. Percayai pula bahawa kejahatan dan kebaikan itu dengan peraturan takdir Allah. Pagi tak dia duk molek-molek. Pagi tak dia duk kenyih-kenyih. Petang ni sakit lah. Petang ni duk molek-molek. Kari jatuh tangga, patah kaki. Semua tu dengan peraturan yang Allah dah letak. Tu baik dan jahat daripada Allah. Peraturan Allah Ta'ala sudah meletakkan, sudah menetapkan macam mana kamu jadi. Tapi ingat baik, walaupun Allah Ta'ala takdir kamu tak semayang, aku hambak sungguh. Aku berambak lah. Kamu kena mu tak semayang, Tuhan takdir. Tu. Kumit kaki naik terkok mubak weh. Tuhan takdir, tak ada roh. Awak takdir dengan aku temung. Tu. Ni, ada pelajar dulu. Dia tanya ya, "Kano mung ni? Aku tak royak tak reti buat ana apa Tuhan takdir." Kumit kaki bau oi. Masalah ni weh. Tuhan takdir tak ada roh tu. Tuhan takdir kaki mung tak terkok mung. Aku pun beringat cakap dah, tapi Tuhan takdir. Senyap ya, lepas tu tak kecek dengan aku Tuhan takdir. Habis mengingat sikit Tuhan takdir. Nak kecek dengan aku Tuhan takdir, aku takdir kelak. Ambo ingat tengok kamu ni semaya dengan mengaji tu, aku tu jual aku hak tu ya. Tu dia. Tapi ingat ubik lah malam-malam tu. Malam-malam punya kena ubik gilah. Nanti dia mau sapa khabar. Kamu tempat nyanyo gitu. Adapun Islam, habis tu perkara iman. Adapun Islam iaitu Islam. Kalau turut tarkik tarkik kalam mesti kena ada makah.
Karena ada pun syarat maka tak ada ni. Ada pun Islam maka iaitu Islam mengikut segala suruhan dan tetahan Allah Ta'ala, mengikut dengan zahir, dengan anggota. Jadi dia mengikut dengan zahir anggota. Itu mana Islam. Dia kita mengikut perintah Allah, mengikut suruhan Allah dengan zahir anggota kita. Kita semayang, kita puasa, kita mengerjakan haji, kita jangan bercuri, kita jangan minum, jangan berzina. Apa saja Allah Ta'ala larang tu, janganlah kita kerjakan dia. Nanti apabila kita kerjakan dia, punahlah Islam kita tu ya. Tu punah Islam. Iman dan Islam itu diperbezakan oleh Allah dan Rasulnya, Rasulullah, sebagaimana tersebut pada hadis ini. Mana hadis yang diriwayatkan dia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu perbezaan. Perbezaan Islam dengan iman. Apabila tersebut iman, antu'minu billah, beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan rasul, dengan kitab. Tapi bila tersebut Islam, bahawa menyaksi oleh engkau tiada Tuhan malaikat Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Itu perbezaan dia. Perbezaan di antara Islam dengan iman. Itu sebagaimana Allah dan Rasul membezakan di antara kedua-dua ni. Maka kita pun sama. Dalam iman Islam benar lain-lain dua ni. Sebab itulah di antara Islam dan iman ada umum khusus. Tiap-tiap Islam tu iman ke? Belum lagi. Tapi tiap-tiap iman tu Islam. Tu. Tiap-tiap Islam tu iman ke? Belum. Ada Islam yang munafik. Dia Islam, semayang, puasa, haji, tapi hati dia tak percaya. Kata Allah ada, dia buat kerana duduk dalam masyarakat. Masyarakat Islam, dia Islam. Dia duduk dalam kampung Melayu, dia duduk kampung Siam dia. Masa dia duduk di kampung Melayu, duduk tinggal di negeri Melayu, dia Islam. Tapi apabila dia pergi negeri bukan Islam, dia bukan Islam. Tu kau panggil itu Islam zahir laisa fil batin. Bukan Islam pada batin. Hati dia tak Islam. Kalau itu tiap-tiap Islam bukan iman. Dan tiap-tiap iman mesti Islam. Ya. Apabila seorang terpercaya kata Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala ada. Percaya kita Allah Ta'ala ada. Percaya ada malaikat. Percaya ada Rasul. Percaya ada hari kiamat. Percaya ada dia qadar. Maka dikatakan dia tu Muslim. Tu Muslim dia panggil. Tapi itlaq bahasa kita ni ya. Bahasa kita ni ada beriman dengan Allah, beriman dengan makhluk. Ada beriman dengan Allah, beriman makhluk. Ada beriman pada Allah, beriman pada makhluk. Itu. Beriman pada Allah maknanya diri dia tu nampak beriman, percaya dengan Allah, Rasul, malaikat semua. Dari si makhluk pun kata dia pun beriman juga. Ada beriman pada makhluk tapi bukan beriman pada Allah. Zahir semayang dia, nampak dia masuk sarah pun mau bagi tahu ke orang, kata dia beriman Allah, malaikat, apa saja dia bagi tahu. Tapi dia tak ada beriman. Dengan Allah sungguh ti. Bagi beriman pada makhluk saja. Ada setengah tu beriman dengan Allah saja, tapi tak ada beriman pada makhluk. Dia percaya Allah Ta'ala ada, malaikat ada, kitab ada. Tapi makhluk kata dia tak ada beriman. Ada macam tu. Tapi kalau kau manusia ni banyak, ya Allah Ta'ala bagi tahunya kita tu banyak golongan orang tu. Ada beriman pada makhluk, pada Allah, beriman pada makhluk. Dia yang paling lebihnya beriman pada Allah, beriman pada makhluk. Beriman di sisi Allah, beriman di sisi makhluk, dan beriman di sisi Allah, tidak beriman di sisi makhluk. Ini dipuji juga ni. Hal yang tak ada naknya beriman di sisi makhluk, tidak beriman di sisi Allah. Ni boleh takut. Dua yang takut, dua yang gembira. Beriman di sisi Allah, beriman di sisi makhluk. Beriman di sisi makhluk, di sisi Allah, tidak beriman di sisi makhluk. Beriman di sisi Allah,
Tu beriman di si makhluk, tidak beriman di si Allah. Lepas tu tidak beriman di si makhluk, tidak beriman di si Allah. Ya 4 golongan semua. 4 golongan semua. Tu ada orang macam tu. Orang yang tak beriman di si makhluk. Makhluk tengok dia, makhluk lihat dia, kata dia ni bukan orang beriman. Kan dia semayang, podok, makan babi, puasa, tapi hati dia percaya pada Allah. Atau macam mana dia buat kata? Kerana dia duduk macam ni, dia ada tujuan dia. Tujuan dia adalah macam mana dia tu, ikutlah dia tu, tapi dia masih percaya, beriman pada Allah. Maka ini dipuji tu. Walaupun tapi hukum dunia, apabila dia mati tak boleh semayang. Nak semayang jenazah tak boleh, nak kamu tak boleh, kena bakar. Kena bakar. Tapi di sisi Allah dia beriman. Kerana hati dia itu masalah. Ada orang macam ni, ada orang macam ni. Bukan tak ada. Tu apa tanya dia? Kenapa mu ni macam ni? Dia kata aku duduk macam ni supaya nak merentahkan orang jadi sama. Macamlah alasan dia tu. Ikut mu itu. Ada orang macam tu. Kita sengkau dia kata kafir. Sengkau dia kata kafir. Karena ini dia beriman di sisi Allah, tidak beriman di sisi makhluk. Apa-apa senyap. Ikutmu. Itu dia. Tapi kalau dia mati, tak boleh semayang. Tak nak semayang, nak tanam tak boleh. Boleh bakar lah. Kalau hukum zahir. Islam ni hukum zahir. Walaupun kamu ni semayang semua mati, kena semayang. Kalau kamu duk pondok tak semayang, mek berala duk tak pondok duk suat dikat, kamu mati, kena bakar. Gitu dia. Walaupun hati kamu beriman pada Allah, tapi apabila kamu mati, kena bakar. Tak boleh semayang. Ingat baik tu. Tu cara beriman Islam di antara kedua-dua ni. Maka apabila kita lihat orang tu beriman, dikatakan mukmin. Apabila orang tu Islam, dikatakan Muslim. Tu Muslim ialah mereka yang mengikut zahir. Mukmin orang yang hati dia ikut, hati dia percaya. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan berimanlah oleh engkau dengan qadar, baiknya qadar dan jahatnya qadar. Berkata ahlul haqqi, ahli yang sebenar. Ahli sebenar ini ulama yang muhaqqiqin. Kalau kita bahasa sikit bagi dia ke, al-haqqi ini al-ulama al-muhaqqiqin, ulama yang mendatang ke masalah sertakan dengan dalil. Itu ulama muhaqqiq. Itu al-haqqi, ahli sebenar, ahli hakikat. Al-haqqi, ulama al-muhaqqiqin. Tu adalah segala yang ada ini, adalah segala yang ada ini diatur oleh Allah akan kejadian segala yang ada ini. Diatur mengikut tabiat dan keadaan yang kita dapati sekarang ini. Tu ya. Semua perkara yang ada ni sudah dijadikannya mengikut tabiat dan keadaan yang kita dapati sekarang tu, benar tu sudah diatur dah. Esok kerana esok ni sudah belajar lagi, kamu nak pergi ke mana? Balik ke pondok, tak ada naik pondok dah, naik pondok orang dulu. Puak weh. Tu kena panggil, betul loh. Semua sudah atur tu. Kamu nak pergi ke mana? Naik situ, pergi situ, nak tidur, nak buat apa, nak makan apa, sudah semua perkara tu Allah Taala sudah diatur bagi kita semua. Baik kita, jahat kita, balik naik telefon, nak buka handphone, duk gosok, tak ada tidur, apa cerah. Tak apa tak tahu. Tu. Malaikat kata tu tahu. Tu dia. Cuma gosok ya, tengoknya.
Ingat baik kamu tu. Ngah dah handphone mari serah. Dah bawa jumpa bawa tak bagilah. Bawa jumpa handphone rasa rosak tak boleh klik-klik ni. Dak tebuh 500 kau 1000 ke. Kok ya. Tu tebuh harga ya. Harga ya nyok no handphone. Terosaknya no stay mak. Wakuk stay mak. Nak gamuk ngosak wakuk. Nah. Jadi semua tu kata al-haq. Segala yang ada ini diatur oleh Allah akan kejadiannya segala yang ada. Diatur mengikut tabiat dan keadaan yang kita dapati sekarang ini. Apa saja yang kita dapat sekarang ini, maka perkara sudah diatur daripada azali. Siapa dia mengatur? Allah. Ketahuilah. Tapi ingat, kalau kamu mengerjakan dosa, buat kerjakan benda jahat boleh dosa, kerja benda baik boleh pahala. Walaupun Allah Ta'ala sudah mengatur, itu beriktikad kita, masalah pegangan kita dengan Allah. Tapi apabila kamu buat jahat dapat dosa, apabila kamu buat baik dapat pahala. Gitu. Ketahuilah, adalah takdir itu atas 4 perkara. Tengok baik. 1, takdir dan sukatan di sisi Allah Ta'ala. Saya kata sukatan ataupun sakatan. Takdir dan sukatan atau sakatan di sisi Allah Ta'ala. Maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuhlikullahu illa haka. Tu. La yuhlikullahu illa haka. Apa artinya? Tiadalah dibinasa oleh Allah, malah akan suatu yang telah tetap binasanya suatu. Malah yakni malaikat akan suatu yang telah tetap binasanya suatu. Apa? Yakni adalah binasa tiap-tiap suatu itu menurut aturan dan keadaan suatu masing-masing. Tu. Binasa tiap suatu itu menurut aturan dan keadaannya masing-masing. Bukan dengan sabak tu sabak ni dah. Kita pegang suatu menasa dengan sabak api. Bukan. Api suku, menasa suku. Itu i'tikad Ahlussunnah Jamaah. Suku-suku benda yang menasa tu. Kita nampaklah benda ni. Kita siuk gelembung. Pop, kita cocoh dia. Menutup. Pecah tu. Maka dia pecah tu suku. Bukan sabak kita cocoh tu. Tu payah i'tikad Ahlussunnah Jamaah. Kalau Mu'tazilah yang bukan kata buah gelembung tu, dia pecah tu dengan sahabat kita cocoh. Dia pecah, tapi Ahlussunnah dah. Pecah gelembung tu suku, dia kita cocoh tu suku. Maka dia Allah Ta'ala buat suatu tu perkara tu pecah pom tu suku, asing-asing. Bukan benda tular dah. Api melarat kat sini, atau api tu pergi makan semua benda yang dekat-dekat dia tu, maka kita kata dengan sahabat ni makan dah suku-suku. Ini kita tak nampak dalam hati kita ni. Bahkan kita belajar dengan guru, kita fikir. Ni bijak Allah Subhanahu Wa Taala buatnya. Ni buat satu perkara, kita kata api menasakan benda ni kan. Api menyala ni siapa kita ingat api dah. Ada sampah satu tabung apa kita cucuk satu, lepas tu dia melarat ke habis. Maka kita kata api ni melarat dah suku-suku. Dia ni suku, hak ni suku. Bukan tak api boleh melarat semua tu dah. Dia api suku. Ni hak Allah Ta'ala ni. Ni kita tak nampak ni. Kita makan nasi. Nasi makan tu, kita berkata nasi dulu kenyang. Dah, nasi suku, kenyang suku. Air suku, hilang dahaga suku. Tapi kita hilang dahaga dengan sebab kita makan air. Tapi air tak boleh hilang dahaga. Ataupun kita makan nasi menjadikan kenyang perut kita. Tapi bukan nasi mengenyangkan perut kita. Allah mengenyang, bukan nasi.
Tapi siapa kena nampak macam tu? Kita buka buyuk, nasi sikit. Balik letih-letih. Balik bukit, balik kerja letih-letih, makan nasi tengok. Oh, terlakar semua. Sikit nasi darah siku. Ai, sepak buyuk dem. Moga kita nampak makhluk beri bekah ke? Tapi kita makan semuluk, 2 mulut. Okey dah, Allah Ta'ala kenyang hak tu ya. Tak kena makan pingau-pingau besar-besar tu dah. Dengan sebab kita bergantung dengan perbuatan makhluk itulah hati kita cedera. Kita makan benda ni, kita kata benda ni lah menghilangkan dahagaku. Benda ni lah mengenyangkan perutku. Padahal Allah Ta'ala mengenyang. Menasa pun sama juga. Nasa sama juga, asing-asing. Menasa ni lain, menasa ni Allah Ta'ala buat lain-lain. Dengan keadaan kita tak nampak. Tapi kita kata menasa benda ni ya. Hak ni buat menasa, dah. Api suku, menasa suku. Tu takdir Allah sakatan tu. Yang ni ingat baik tu. Tapi takdir dah suka dari si Allah Ta'ala. Nah. Tu. Maka adalah binasa tiap-tiap suatu itu. Tiap-tiap suatu ikutlah apa dia menurut aturan dan keadaannya suatu masing-masing. Masing-masing tak ada apa pun kuda. Hakmu merasa, aku merasa. Nah, tu kira i'tikad kita dengan Allah. Tapi buku boleh kita adu, boleh kita mengadu pada hakim, katanya mu buat benar ku rusak. Boleh begitu, tapi i'tikad kita dah. Allah. Kita kereta belaga salah. Nah, kereta accident. Pop laga, bawa laga, hak ning kepik. Hak ning nasa. Maka kita kata, dengan sahabat dia pelaga, dia accident ni, boleh kepik dah. Hak ni suku, tak buat. Tapi di sini pelaga, pop, puaknya dia. Itu i'tikad kita. Nak boleh sampai situ tu, tuan-tuan. Nak boleh nampak sampai situ kata Allah yang mengepik kereta tu. Hak ni jelah. Tapi kita nampak Mu'tazilah dah ke apa? Dengan sahabat dia pelaga tu, tak nampak dah Allah. Tapi kena Allah memang payah. Memang payah. Siapa dia boleh kena Allah itu bertuah benar lah orang tu. Boleh bertuah benar lah kena Allah Ta'ala. Kerana Allah tanya rakyat semua perkara dia yang mengatur. Sebelum pada kamu jadi, maka kamu melalui di atas tabiat yang Allah Ta'ala sudah atur. Tu faham gitu. Tu i'tikad kita dengan Allah. Apa tu kejadian boleh kita adu. Itu syariat pula tu. Tu i'tikad kita macam tu. Kalau kita pegang kata, kereta ni pelaga ni sahabat tu jadi begini ni. Itu Mu'tazilah kita. Maka Mu'tazilah ni bukan daripada i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah Qadariyah jelah belaka tu. Tu. Banyak lagi lah puak-puak dalam usuluddin ni. Di dalam usuluddin banyak puak-puak. Mu'attilah, Mu'tazilah, Qadariyah, Wasaniyah. Banyak lagi Mujassimah. Maka kita kena jauh kepada i'tikad mereka. Yang kedua, takdir di Lauh Mahfuz. Takdir di Lauh Mahfuz. Maka takdir ini, takdir di Lauh Mahfuz boleh diubah-ubah dan dibinasakan. Dengan apa? Ada setengah riwayatnya dengan doa. Ada setengahnya dengan kebajikan, dengan buat baik. Itu diubahkan takdir pada Lauh Mahfuz. Nah, boleh diubah tu. Maka takdir ini, takdir di Lauh Mahfuz boleh diubah-ubah. Maka Lauh Mahfuz ni duduk pada langit yang ketujuh. Lauh Mahfuz, lauh ni lauhi mahfuz mana papang. Kalau kita sini kan papan hitam orang panggil. Apa buat tulisan. Papang tu besar. Semua takdir, semua takdir manusia tulis kat situ. Semua tu tulis semua. Nama Sia, nama Supian, nama Sopi, nama Pio. Tulis habis. Luar apa sekian tulis habis situ tu. Maka perkara yang dituliskan di Lauh Mahfuz boleh diubah-ubahkan dan dibinasakan, boleh
Dengan apa? Maka ini sangat banyak riwayat. Kata setengah dengan doa, kata setengah dengan buat kebajikan. Buat kebaikan, buat amalan ziarah, macam-macam lah boleh mengubahkan perkara di Lauh Mahfuz. Tu. Maka firman Allah Ta'ala, yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha' wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Apa artinya? Allah lah yang menghapuskan dan menetapkan apa-apa yang dikehendakinya Allah. Dan di sisi Allah tersimpan ibu kitab. Lauh Mahfuz ada isi Allah Ta'ala. Allah lah yang menghapus. Allah Ta'ala nak menyabik Allah. Allah Ta'ala nak ubah Allah. Sebab tu kita doa ya. Ni pada ayat semalam tu. Doa ya Allah. Tulis doa lah. Tapi minta doa. Tapi kamu tak nak baik. Ya Allah, kalau ada tertulis Lauh Mahfuz, aku ni orang malah belajar, rajin belajar. Aku orang berjalan pondok orang, jangan pergi pondok orang. Tu aku ni, kalau ada Lauh Mahfuz, aku ni jadi orang bercakap pondok orang. Jangan pergi pondok orang. Jangan duk pergi. Tu, tak ada doa langsung. Nah, kitab pondok tu buat lepas hinyak. Hinyak macam berat lagi. Right dah, tak ada dah. Hai, derah kalau buka locak tu. Boleh bilai duk atas pondok perkali. Ingat baik kamu rajin turun pada pondok, ilmu kamu telocak pun rajin kau. Rajin turun. Naik puh. Siap kamu. Habis tetap pak duk baru boleh ilmu. Tu dia, ingat baik tu, buat sekali sekala jadilah. Tu dia. Berkata Ibnu Umar ketika berdoa pada Allah. Ni. Berkata Ibnu Umar, berkata Abdullah Ibnu Umar. Berkata bila? Ketika berdoa pada Allah. Berkata macam mana? Ni macam ni. Hei Allah, jika engkau tuliskan aku orang celaka. Mek ni, buat doa macam ni. Hendaklah engkau hapus tulisan itu. Dan tuliskanlah aku daripada orang berbahagia, beruntung dan bertuah. Kamu doa langsung duk. Ya Allah. Doa hei Allah, tengok dia doa bahasa Melayu ya ni. Dia balik bahasa daripada Arab dan Melayu. Ni hei Allah, jika engkau tuliskan aku orang celaka. Siapa nak jadi celaka? Ni buat kita semua ni, kalau ada orang kata kita celaka, nak murih tak? Bahasa celaka ni. Kacau tengok demo. Ni, tapi tak khabar jalan ni celaka kita suka. Jalanan menjadi celaka dah suka. Gapo? Gapo lagi? Makan curi, bahaya mabuk. Yang celaka aja tu. Dia berakhir tino. Tino berakhir dadanya. Semua kejahatan berakhir tino, tapi tino tak halal tu. Tino hak haram, jangan duk kacau. Apabila Islam telah perempuan haram. Janganlah duk main buat tak tu kalau dengan dia tu. Duk pegang dia, siung dia. Tak boleh ya. Buat berjanji dengan dia, mengorak panggil. Dek pai peluk bako maya. Wan ni wang nah, pada bapa mai sono ni. Nyata lagi. Peraknya lagi. Tanya, mana tak ada menjasa kana ni? Tak ada dia tahu orang habuk. Bagi teruk tanya begitu. Apa tu? Lepas peluk merak dah apa. Duk janji dengan gawe kat tu. Janganlah tu gue panggil. Deh. Aku wicang masa pun kena tak lagi apa wicang. Agak-agak masa pun kena tak gitu kan Pak. No agak dapat tunduk belaka ni. Jangan dia buat lagu tu panggil.
Patut benda lagu tu baru kita boleh mengaji weh. Kita minta. Benda tu benda tak baik je tu. Lepas tu kita tak minta langsung. Baik tu duk jadi jolok kat tu semua. Jolok lagi kat tu. Dah sebut kata benda tu suka lu. Sebut kata, apa ada ni? Kita kaya kali buat je lah. Nak kaya pula apa tak ada. Apa tak ada ni? Sabit tok wakil ni dia. Bulah-bulah ya kalau tu kita tak jaga ni. Yo boleh ambil reti nama hidup le pondok. Atau bakat do, awak tak tahu kalau tak ada dia jaga. Molek tu tahu nak piang tak do. Ya buah sakit perut buah kelai. Apa-apa harap lah ada sakit perut. Ni. Masalah je. Ada sungguh apa ya tu? Ya sungguh ada. Ada satu pondok satu tak ada cara cara tapi apa ni tu dia luah dah pagar tak ada. Ni kalau ni belantuk lagi ada gah bulah-bulah ni. Dia pergi jalan buat tino buat kelai usuk lah pondok. Dia duduk bila bagi kedai naik. Bawa malai waktu buat pergi ngah. Ngah ritak lah pondok. Tu itu. Hatta lagu tu baik aku boleh hoyak tu. Tapi pakai pondok aku dak lah. Tak saya hoyak ada mana-mana. Dia kata ada je tu. Dia terbulah macam tu. Kalau buat pergi biningnya tak apa pula. Dia bukan. Ingat kalau kita jadi contoh tu kita minta doa dengan Allah. Minta doa dengan Allah. Ingat kamu tu semacam Ibnu Umar minta doa ni. Kalau ada tulis celaka, apabila sebut benda tu hati tergerai lah. Kik gerai nak pergi. Tu sebut kata benda mabuk segerai lah dah. Kau gagah hai weh. Masalahnya minta doa dah. Minta doa sungguh tu. Lepas tu minta ya Allah telah hapus benda tu. Tak say. Hendalah engkau hapus tulisan ini yang ada dalam mahfuz tu. Dan tulisan mahfuz dan tuliskanlah aku daripada orang berbahagia, bertuah, beruntung. Tulis. Bahawa benda kebaikan kita segema nak buat. Ingat tu. Tu je lah orang berbahagia. Nah, 3 takdir pada rahim ibu. Pada perut ibu panggil. Rahim tu kandungan ibu tu rahim. Kandungan anak. Dia ada kandungan panggil rahim. Kalau bahasa Siam panggil mukluk. Mukluk yang ada tu orang Tina. Orang perempuan tu yang ada rahim. Sebagaimana akan datang keterangannya, keterangan takdir pada rahim ibu pada hadis apa yang berapa? Hadis yang keempat rasa. Pada hadis yang keempat. Tu. Hadis yang keempat duduk dalam muka apa 15 16. Tu. Sana tu tepat dia nak bicarakan keterangan dia tu. Pada hadis yang keempat. Bagi tahu ni. Keterangannya takdir pada rahim ibu pada hadis yang keempat. Keempat, melangsungkan takdir itu di tempat dan di masa jatuhnya takdir dengan tiada berselisih sedikit pun. Ini jangan takut ni. Takdir yang Allah Ta'ala sudah meletakkan ia akan berlangsung terus. Berlangsung berterusan. Kamu duk jalan molek-molek jatuh tangga pau. Kena minta doa lah. Sahabat itulah amalkanlah doa hak Nabi ajar tu. Amal doa-doa hak Nabi ajar. Sebagaimana kita doa hak kita mengaji tu apa hak Nabi ajar tu? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amal 3 kali pagi, 3 kali petang. Orang ni selamat daripada segala penyakit. Sekurang-kurang penyakit runsing, penyakit migraine. Migraine ni sakit kepala. Sekurang-kurang penyakit rusing, duka cita. Tetapi kita kena amal pagi 3 kali, petang 3 kali. Pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amal 3 kali pagi, 3 kali petang. Segala penyakit Allah Ta'ala akan memeliharakan kita. Sekurang-kurang penyakit rusing, penyakit pening kepala, penyakit migraine. Penyakit rusing. Apa rusing ni? Rusing sahabat ada pitih ke, ada menengung. Sahabat hak tino masalah. Pergi ke mana-mana apa.
Tu, tapi dak tahu tak amal. Satu macam juga ni. Penyakit mari pelik-pelik penyakit ni. Mungga tak amal. Nah, amal penyakit. Penyakit mari ke sampai apa ni, masuk hospital bobo terkejut. Dia pesak ambil darah. Mari tanya, ada tak darah tinggi? Tak ada. Pelik dia kata, tak ada. Nak wik ada bomo, nak buh penyakit lah kita. Tak sem tak ada dia tu. Dia nampak kita besar ni mak ada darah tinggi kali. Darah tinggi macam manis ni. Macam manis tak ada dia tu. Pelik dia tu. Ya cik pelik yang kita. Duk pisah nak buh penyakit dah kita. Nah, sahabat aku ni takut hospital. Takut pergi penyakit apa duk limonya buh kita. Tu. Macam-macam lah dia buh. Tu bomo kerja dia ke. Mana kerja dia. Tapi pesa darah lagi. Berapa kali ambil rasa? Ni kali 7 kali ambil. Ambil sekali mengambil. Kata bomo, pucak habis dah kita dekat ambil darah tu. Dia besak bagi. Tak ada dia kata. Ya cerekah tubuh penyakit kita. Ni je heran tak ada cimanis, tak ada darah tinggi, tak ada belaka. Bomo je dia heran. Deh. Dulu laki ni tak tahu aku pun tak ada besak. Ingat baik tu weh. Amal hak Nabi royak tu, dia Allah tak letak takdir, tak ada boleh lucuk sikit pun tak lucuk. Akan kena dah. Kerana memang Allah Ta'ala yang menentukan jahat dan baik pada tiap-tiap sewaktunya. Baik dan jahat tu Allah Ta'ala yang menentu, bukan orang. Ni orang tu kena ni macam-macam. Semua Allah Ta'ala yang menentu. Kita dia ingat orang tu buat, tapi apabila umur dia habis, dia jadi macam mana? Balik motor, jatuh paham kayu, macam-macam jadi. Lepas tu bawa kata jadi orang, kita pun pusing, tiap, menangis, kita tu kerja kita. Ni takdir Allah Ta'ala, lagi tak lepas. Maka firman Allah Ta'ala, Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Maka hak ni pun, surah ni Nabi suruh baca pagi petang. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Lepas tu kalau kita tak nak baca petang, pagi tu baca, tak apa dah. Itu ni surah Qul a'udzu birabbil falaq ni. Banyak lagi lah riwayat dia tu. Artinya, katakanlah ya Muhammad, berselindung aku dengan Tuhan subuh dan kejahatan apa-apa. Berlindung aku dengan Tuhan subuh. Daripada kejahatan apa-apa, bukan dan tu. Dan tu dak tu likung, dan tu buat daripada. Berselindung aku dengan Tuhan subuh. Tu. Berlindung daripada kejahatan apa-apa yang dijadikannya. Tu. Yang dijadikannya Tuhan ataupun Allah. Tu. Maka apabila kasih Allah Ta'ala kepada salah seseorang daripada hamba-hamba Allah, dipalingkanlah daripada salah seorang daripada hamba Allah ni akan kejahatan itu. Bila dipaling tu, dipaling sebelum sampainya kejahatan. Tu. Sebelum sampainya kejahatan ataupun sebelum sampainya seorang dah hamba Allah akan kejahatan tadi, Allah Ta'ala akan memaling. Sebab tu kita mesti baca tu pagi 3 kali, petang 3 kali. Kalau tak nak baca petang, baca pagi. Selalu tu kita nak baca wirid Al-Haddad. Nama dia Al-Wirdul Latif. Nama dia pun lain dah. Al-Wirdul Latif. Imam Haddad tu, tuan dia yang mengarang tu Imam Haddad. Imam Haddad ni orang mata buta. Mata buta, tapi dia boleh susung perkataan Nabi. Kita mata celak pun tak boleh susung. Ni mata kita celak penuh-penuh ni, tak boleh susung perkataan Nabi. Tapi dia mata buta, Imam Haddad tu yang mengarang tu, yang susung wirid yang kita baca pagi-pagi, Ar-Widul Latif tu. Imam Haddad susung, dia mata buta. Tapi boleh susung tu noyak tu wali dia. Dia wali Imam Haddad ni.
Kubur dia di Yaman, Hadramaut, tempat Habib Umar. Ada kubur dia Imam Haddad. Kalau dalam kitab fiqh ada sebut perkataan Al-Haddad, Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita ngaji anah, ngaji fiqh dia ada sebut perkataan hak dia. Tapi kita tengok nama, kita tak tahu siapa dia. Pop kita tengok, oh sining tuan dia weh. Oh aku duk ngaji lama dah lah, nama dia ni. Gitu kubur duk sini. Tua mata buta. Kita mata celek nak husun tak leh, berkira tengok. Sahabat jangan malah sangat. Dan tersebut pula pada hadis adalah berbuat baik dan memperhubungkan kasih sayang itu menghalangi seseorang daripada mati atas kejahatan. Oh ni, ingat baik ni. Adalah berbuat baik dan berhubung ke kasih sayang itu. Tu, berhubung kasih sayang ke apa? Hubung silaturahim. Hubungan adik-beradik, ziarah menziarah tu menghalangi, menegah daripada seseorang daripada mati atas kejahatan. Amal lah. Buat baik, sahabat itulah kita ada amalan pagi-pagi tu. Amalan pagi pun salam. Salam weh habis. Salam weh habis barulah duduk. Tu safahah tang weh habis semua baru duduk. Bukan buat lepas-lepas tu. Tu amalan dia. Kamu ni tak tahu ni. Duk jenera lagi, duk salam duk jenera lagi. Banyak bahasa manusia ni. Tu. Hanya dibalikkan menjadi mati berbahagia. Tu. Dibalikkan menjadi mati berbahagia daripada kita ni amalan mati kejahatan. Tapi dengan sebab berbuat baik. Nah, berhubung kasih sayang di antara saudara mara, di antara kawan-kawan kita, adik-beradik kita tu. Maka dibalikkan kesudahan kita tu dalam baik, dengan berbahagia. Tu amalan. Ni balik rumah tak ada ke mana, duk cok rumah itu. Tak ada ke mana, sejek pun tak ada lagi. Ni dia. Dan tersebut pula pada hadis yang lain adalah doa dan bala itu berpenuh-penuhan keduanya, doa dan bala berpenuh di antara langit dan bumi. Ni hadis ni. Ada hadis lain pula, doa dan bala penuh dalam muka bumi ni. Penuh dalam muka bumi ni, penuh dengan bala dan doa. Tetapi dapatlah bala itu dikalahkan oleh doa sebelum turunnya bala. Tu. Bala nak turun dah, tapi sahabat kita akan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu minta Tuhan bagi kita kebaikan, dunia baikkan, akhirat baik, pelihara pada api neraka. Bala nak turun dah tu, perak lagi kok lain. Sebab tu kalau kamu lah rajin berdoa, maka bala hilang. Kalau kamu malah berdoa, bala tu datang. Tu. Maka usaha sekarang, orang sekarang lah ni, usaha bagi kita tak nak doa. Kita berdoa pun lepas-lepas mayang. Tak gitu kan? Lepas mayang ke doa. Dia berkata bid'ah pula lepas mayang doa. Habis lah. Takkan lagi berdoa dalam pasal malam. Dalam nak mungkin masuk dalam nak beli ikan sudah. Nak ikan sekilo tu kai. Yang beli ikan sekilo, Rabbana atina. Macam tu. Nak gamuk. Sudah kan doa lepas mayang. Tak gitu kan? Lepas mayang kita doa lah. Bukan doa dalam pasal malam. Kita duk beli apa-apa benda. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duk menangis lah tu. Tak ada gamuk pun. Sahabat jangan tertipu dengan golongan baru ni. Pahamannya silap tu. Nak berdoa pada Allah Ta'ala ni bid'ah. Bid'ah mata. Tu. Pelik-pelik dia. Baca Yasin masjid tak boleh bid'ah. Malam Jumaat. Duk tengok Facebook, YouTube tak apa. Tengok YouTube dalam masjid tak apa. Facebook tak apa tu, tak bid'ah. Tapi kalau baca Yasin masjid, bid'ah. Marilah. Tu orang pahaman silap tu. Pahaman dia tu silap. Habis. Berkata kaum Qadariyah. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم. Mana hari kita ni? Kau apa?